No less than 8 police reports were lodged at the Central Police Station here in the city today. The reports were made on the pig's head and parts found in a black plastic bag outside the main gate of the Al Hidayah Mosque in Sentul on the morning of February 2nd. Lodging the reports were PKR Member of Parliament for the Batu constituency, Tian Chua, PAS Batu Division, Youth and Women's Wings of opposition parties and non-governmental organizations. The reports urged the police to act swiftly and sternly to apprehend the culprits. Following the police reports, Tian Chua visited the mosque after Friday prayers and met with the congregation over the incident. Tengah hari ini saya bersama-sama ahli-ahli Pakatan Rakyat, Keadilan, PAS dan beberapa NGO, kami berada di sini untuk membuat laporan polis terhadap insiden yang berlaku semalam, di mana terdapat tindakan yang dianggap sebagai saya menganggap sebagai satu kes dujana yang telah berlaku kerap kali, bukan kali pertama, di mana kepala babi dibungkus dalam plastik hitam, diletak di depan masjid. Ini adalah kes keempat, tapi bagi Kuala Lumpur ini kali pertama. Nampaknya ada golongan tertentu yang cuba melakukan tindakan provokasi ini untuk mencetuskan ketegangan masyarakat. Laporan polis saya ini dan juga termasuk kawan-kawan yang lain adalah untuk mendesak supaya polis ambil tindakan tegas dan juga melakukan siasatan secara serius untuk memastikan golongan yang melakukan kerja jahanam ini dihadapi dengan tindakan undang-undang. Saya percaya masyarakat Malaysia, dari mana agama atau bangsa, dari semua lapisan masyarakat dan juga dari semua pihak, tidak kira apa fahaman politik pun, kita kutuk, condemn sekeras-kerasnya tindakan seperti ini. Siapa yang cuba memainkan sentimen ini harus kita tolak. Dan saya juga rayu kepada masyarakat supaya kita bertenang dan kita harap polis ambil tindakan secepat mungkin untuk memastikan tidak ada ulangan kes seperti ini. Would there be security measures maybe that the... I think this is not a security issues. This is, as I said, this is politically motivated act. You can put CCTV, then they go to the surau. If you put CCTV at the surau, they put at the back door. I think it is not an issues about securities. It doesn't look like someone is just playing an innocent joke. This is an organized effort to create tension in the society. Whoever is going to benefit from this tension, we are yet to know. But the whole thing is, I believe their action will not gain anything, because Malaysian public are mature enough to understand such political trick is no longer relevant in the politics of Malaysia. So I think people understand that it is a provocation that's done by a certain group. And in fact, if we look back
to the previous cases, it looks similar. The patterns are the same. I think it is done by the same syndicate. Have you spoken to the mosque communities yourself? Yeah, I was with the mosque committee. I was there. They are quite calm and they understand that this is not issues of intercommunal conflicts. This is not issues of an attack to the religion or to the Muslim community, but this is a very low, despiteful act by certain groups of mischievous people. So what we really want to see is that police must investigate carefully, and I think there's so there should be a lot of hint where these groups was formed, and there must be effort to ensure that whoever did this will face legal action. Saya mewakili PAS Kawasan Batu berduka cita dengan insiden yang berlaku baru-baru ini, kerana perkara ini membawa kepada menimbulkan sentimen agama yang membawa perpecahan perpaduan di antara kaum. Kita merasakan benda ini adalah merupakan satu cara provokasi untuk memecah belahkan perpaduan kita, terutamanya orang Islam itu sendiri. Tetapi kita mohon pendekatan bahawa benda ini hendaklah disiasat dengan sebegitu rapi oleh orang yang bertanggungjawab, yakni pihak polis dan sebagainya, untuk mencari siapa dalang yang sebenar yang menimbulkan perkara ini. Jadi saya harap benda ini dapat kita ambil pengajaran dan sentiasa mengharmonikan perhubungan kaum supaya rakyat kita dan semua orang yang berada dalam orang yang berjuang kepada perpaduan untuk menimbulkan suasana harmoni di antara sesama kita. Orang-orang Keryah nampaknya terkejut dengan suasana macam ni, sebab tiada sebab perkara ni dibenarkan berlaku. Kerana suasana macam ni seolah-olah menghebohkan, menunjukkan bahawa ada permasalahan di antara kaum. Padahal selama ni saya merasakan bahawa antara orang yang beribadah, mereka tidak berkehendak dengan cubaan begini untuk menimbulkan suasana huru-hara di antara sesama orang Islam dan di antara kaum lain. Jadi maknanya mereka tidak mengambil suasana heboh sangatlah, tidak panik dengan suasana begini, sebab mereka boleh berfikir secara rasional bahawa benda ni kemungkinan ada perkara-perkara tak elok yang cuba ditimbulkan oleh setengah pihak. Okey, kami daripada NGO daripada Jingga 13 dan aktivis 901, kami bersama-sama dengan YB Tenchua, Lembaga Parlimen Batu, dan juga bersama juga dengan PAS Batu dan Keadilan Parlimen Batu, Cabang Batu. Kami hari ini daripada pihak NGO merasa kesal atas insiden yang berlaku yang terbaru semalam di Masjid Al-Hidayah Sentul. Terjumpanya kepala babi dan bahagian-bahagian lain, bahagian binzir atau babi, tempat suci ibadah bagi umat Islam. Ya, kami berharap agar pihak-pihak tertentu yang berkuasa seperti menteri yang berportfolio mengenai dengan Islam, iaitu Datuk Jamil segeralah tampil ke depan, ya, membantu rakyat memastikan insiden-insiden yang boleh membuat provokasi, ya, prejudis antara kaum yang ditimbulkan oleh pihak-pihak segelintir yang tidak mahu melihat masyarakat Malaysia, terutama di kawasan parlimen yang pelbagai kaum hidup rukun aman damai, diganggu dengan insiden ini. Ya, beliau sebagai Menteri Agama harus tampil segera membantu bersama rakyat, bersama dengan ahli Parlimen Batu YB Tenchua, ya, dalam menghadapi isu yang jika tidak ditangani dengan segera ini, tidak disiasat,
dan ditangkap dalang pada provokasi yang tidak sihat ini, kami risau ya, masyarakat pelbagai kaum di Sentul ini akan berada dalam suasana yang ketakutan ya. Saya orang terakhir tutup pintu malam tu. Pukul apa tu? Lebih kurang 5 minit, 10 minit, pukul 10 lah saya keluar. Kan? So, saya tengok tu, sebab motor kawan saya tak ada, jadi saya tak kunci pagar lah, saya rapat dia. Saya rapat dekat pukul 10. Lepas tu, saya dapat inform daripada dia orang ni kan. Kawan saya balik pukul 11, ada satu bungkusan sini. 11 malam? 11 malam. Mana benda ni Yang tidak berlaku. bungkus yang satu tu kertas tu ditaruh kertas. Jadi benda ni tidak berlaku. Saya bilang Sudah ini dari satu ditaruh. Kawan saya balik pukul 11 malam, dia buka gate ni kan, dah ada bungkusan. Ini kan benda ni tidak berlaku waktu pagi. Antara 10.30 gitu, mungkin dia tengok saya orang last kan. Kita gapak je pintu ni kan. Kita gapak pintu. Pasal tu hari saya Kawan saya, dia tengok bungkusan ni kan. Dia ingat apa, dia tendang keluar ya. Itu je. Sepak. bungkusan tu keluar gate tu lah. Dia sepak keluar lah. Itu ya, dia ingat sampah apa kan. pasal dia ada sampah. Biasa saya kunci. Sampah saya buang. Biasa Itu saya tak main. dalam tak masuk kan, saya rapat je. Yang saya orang terakhir keluar.